Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para audiens sekalian. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, tak terlambat lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada tahun 2020. Semoga kita dapat meraihkan Hari Raya Aidiladha ini pada tahun hadapan dengan situasi yang berbeza. Mungkin kita dah free from COVID, so kita dapat meraihkan seperti biasa. Jadinya untuk video kali ini kita nak teruskan, kita nak teruskan untuk sesi penerangan unit ke-30 bagi cekal BMX6, bahasa Melayu tahun 6, ya. Baik, kita akan tengok dulu apakah kontennya. Kepada para audiens semua, suka saya mempromosikan blog saya, iaitu kabukilesson.wordpress.com. Baik, dekat sini saya telah sharekan macam-macam perkongsian, khususnya untuk rancangan pengajaran untuk 1 minggu. Selalunya kita akan buat by day, tapi kali ini saya rangkumkan semua aktiviti. So cikgu-cikgu semua boleh tengok apa yang saya akan buat untuk dalam jangka 1 minggu tersebut. Kalau kita lihat kat sini, ada juga quiz community yang saya dah share dengan rakan-rakan guru. Lepas tu ada lesson plan, lepas tu ada perkongsian Bakelite. Dan kali ini kita nak tengok kepada rancangan pengajaran harian. Sebenarnya mingguan, tapi kita letak harian untuk bahasa Melayu tahun 6 unit yang ke-30. Ini dia. Baik, kita tengok dulu review semua. Baik, ini adalah apa yang murid-murid saya akan belajar, apa objektif yang mereka akan capai. Dekat sini juga ada huraian aktiviti dan juga apakah penggunaan teknologi yang saya laksanakan. Baik, untuk makluman semua, ini adalah pembelajaran teradun. Saya melaksanakan pembelajaran teradun yang saya laksanakan ada 2 mode, iaitu secara synchronous dan juga asynchronous. Asynchronous bermaksud di dalam bilik darjah dan asynchronous di luar bilik darjah. Sebenarnya besar maksud untuk asynchronous dan asynchronous tersebut, tapi saya cuba mudahkan cikgu untuk faham synchronous itu di dalam bilik darjah dan asynchronous itu di luar bilik darjah. Baik, ini adalah rancangan pengajaran mingguan untuk 3 hingga 6 Ogos. Ada 6 aktiviti yang mereka akan laksanakan. Baik, kita nak teruskan dengan slide penerangan untuk unit ke-30 ini. Okey, kita tengok dulu muka depan dia adalah PDPC Cekal BMX6 unit ke-30 pertanian sumber rezeki, disediakan oleh saya, Cikgu Ahmad Sabit dari SK Senibong Pasir Gudang. Baik, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran untuk minggu ini. Ada 6 objektif di situ. 6 objektif merangkumi SPSP berikut. Yang pertama 1.5, di mana murid akan bercerita tentang petikan yang dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Seterusnya 2.53 dan 2.52, murid akan mencari maklumat daripada pelbagai sumber. Seterusnya mereka akan memindahkan maklumat tersebut dalam bentuk grafik. Dan seterusnya 1.61, mereka akan membentangkan maklumat yang mereka telah kumpul, mereka telah cari dan mereka dah pindahkan dalam bentuk grafik sebentar tadi. Mereka akan bentangkan maklumat tersebut kepada rakan-rakan. Seterusnya, murid akan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibaca. Ia merangkumi SP 3.33. Seterusnya, murid akan menulis ulasan lengkap berdasarkan bahan yang dibincangkan. Itu merangkumi SP 3.91. Dan yang terakhir, mereka akan menjawab soalan pemahaman. Menjawab soalan tata bahasa berkaitan dengan kata kerja. Aktiviti ini merangkumi SP 5.15. Baik, ini adalah aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama kita ubah sikit, kita tambah sedikit challenge kepada murid-murid di mana mereka kena baca petikan secara keseluruhan.
nampak aja normal, tapi kita tambah challenge di mana murid akan menceritakan maklumat daripada petikan tersebut. Maksudnya mereka dah baca petikan secara keseluruhan, jadinya kita nak dia ceritakan. Selalu kita nak kita dengar dia membaca. Jadinya untuk kali ni mereka akan menceritakan petikan yang mereka dah baca, ya. Kita nak tengok pula intonasi dan sebutan mereka untuk aktiviti yang pertama ini. Seterusnya mereka kena kongsikan video tersebut dalam kumpulan WhatsApp. Untuk aktiviti ini mereka boleh rujuk buku teks bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 174. Baik, aktiviti ini dilaksanakan di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. Baik, apa yang saya maksudkan dalam penyataan yang terakhir ini, ya, dalam bilik darjah mereka boleh tunjukkan, maksudnya mereka boleh rehearse. Mereka boleh tunjukkan apa yang mereka boleh ceritakan berdasarkan pada petikan, dan saya akan kritik dahulu apa yang mereka perlu tambah. Okey, dan seterusnya di luar bilik darjah, kesinambungannya mereka boleh buat recording dan mereka boleh upload video tersebut dalam kumpulan WhatsApp. Baik, seterusnya untuk aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua pula, kita akan minta murid untuk membaca petikan pada muka surat 173 bahasa Melayu tahun 6. Baik, seterusnya apa yang mereka perlu lakukan? Mereka akan menjawab soalan pemahaman. Ya, saya akan sediakan soalan pemahaman berdasarkan daripada petikan tersebut di dalam bentuk Google Form. Dan aktiviti ini dilaksanakan di luar bilik darjah. Maksudnya kita tidak lagi spend masa untuk mereka jawab soalan pemahaman itu di dalam bilik darjah. Mereka kena buat di luar bilik darjah, maksudnya dia ketika di rumah, ya. Dan saya juga akan melaksanakan sesi langsung di dalam halaman YouTube live streaming untuk sesi perbincangan, ya, sesi perbincangan di mana kita akan cari maklumat sama-sama, murid akan bagi respon dan mereka akan menulis jawapan on the spot pada sesi tersebut, ya. Diharap mereka dapat join semua, khususnya murid-murid SK Senibong, harap semua dapat join sesi langsung tersebut bersama-sama dengan cikgu. Dan saya invite kepada rakan guru juga anak murid yang berada di luar sana untuk join sekali. Kita boleh bertukar-tukar idea, mungkin kita boleh bertukar-tukar jawapan, dan akhirnya kita dapat satu hasil yang terbaik. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti ketiga. Aktiviti ketiga ni pula, jika dahulu saya bagi sedikit recap kepada para audiens semua, ketika MCO ini adalah aktiviti yang sukar untuk terlaksanakan sebab kita nakkan mereka mempersembahkan hasil pembincangan dan mereka juga sukar untuk berbincang sebab ada kekangan dari aspek device dan juga internet connection. Jadinya untuk aktiviti ketiga ni, murid kena mencari maklumat daripada pelbagai sumber, ya, berkaitan dengan aktiviti penternakan, ya, dan seterusnya apabila mereka dah selesai mencari maklumat-maklumat tersebut, mungkin daripada internet ataupun daripada sumber buku teks, dan mereka akan sediakan sebuah slide persembahan. Slide persembahan ini dilaksanakan dalam bentuk Google Slide. Sebenarnya kita tak nak guna Google PowerPoint lagi sebab kalau kita guna PowerPoint kita kena save dalam tu dan kita kena sambungkan pada komputer tersebut untuk LCD, ya. Jadinya kita tak nak buang masa gitu. Kita just guna Google Slide sebab Google Slide bersifat cloud, jadinya boleh akses di mana-mana. Even saya punya laptop sendiri lebih mudah untuk mereka akses. Aktiviti ni dilaksanakan di dalam bilik darjah. Kita boleh juga laksanakan di luar bilik darjah sebenarnya, tetapi saya prefer untuk laksanakan di dalam bilik darjah sebab base daripada background anak murid saya agak suka mereka untuk laksanakan di luar bilik darjah. Jadinya relevan dia, rational dia, itulah rational dia saya laksanakan aktiviti ini di dalam bilik darjah.
Seterusnya apabila dah selesai semua buat slide, apabila dah selesai semua kumpul, dah buat slide semua, apa yang kita tunggu, kita akan minta murid-murid tersebut untuk membentangkan hasil perbincangan bersama rakan-rakan. Di situ ada kemahiran komunikasi satu hala di mana mereka dan kemahiran lisan di mana apabila murid-murid ini membentang, kemahiran mendengar, murid-murid yang yang belum memberi pembentangan, mereka akan dengar, mereka akan teliti dan cuba mengeluarkan soalan, ya, mengeluarkan soalan daripada slide yang telah dibentangkan. Seterusnya ada juga kemahiran komunikasi yang kita asah sebab kita nak mereka ini bukan setakat saja membentang, mereka juga boleh uh, menjawab soalan daripada kawan-kawan untuk mengasah juga kemahiran critical thinking, ya, sebab kita bila mereka membentang, murid yang menunggu akan memberi soalan, ya, soalan itu mungkin secara direct ataupun secara indirect, so mereka akan respon secara segera dan di situlah kita dapat lihat bagaimana critical thinking mereka apabila menjawab soalan-soalan daripada rakan-rakan. Baik, seterusnya kita lihat kepada aktiviti yang keempat. Baik, aktiviti yang keempat kita teruskan dalam kemahiran menulis di mana murid-murid ini akan membincangkan rangka ulasan. Ya, kita akan membincangkan rangka ulasan berdasarkan daripada template yang saya sediakan. Ya, saya akan sediakan template dan kita akan berbincang di dalam bilik darjah dan seterusnya apabila kita dah selesai membuat rangka ulasan tersebut, murid-murid ini akan meneruskan dengan aktiviti menulis ulasan lengkap, ya, berdasarkan rangka ulasan yang telah kita bincangkan. Aktiviti ini boleh dilaksanakan di dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah. Untuk aktiviti yang keempat ni, normally saya akan buat perbincangan, ya, lepas tu kita akan teruskan dengan menulis ulasan. Normally dia akan sempat cukup untuk dalam jangka masa 1 jam. Tetapi kalau mereka tak sempat, tak ada masalah, mereka mungkin ada dah mungkin dalam isi ketiga tu tak sempat nak selesaikan, mereka boleh sambung di rumah menggunakan tapak yang sama dan semua selesai, semua akan selesai apabila walaupun kena sambung semula, tak perlu nak salin semua, cuma sambung pada bahagian mana yang mereka tak selesaikan, ya. Baik, untuk aktiviti yang kelima, aktiviti yang terakhir yang merangkumi SP 1.5153 seingat saya, iaitu menjawab soalan tata bahasa berkaitan dengan kata kerja. Ya, SP tu memang menghendaki kita untuk mereka ini untuk menjawab, maksudnya untuk menguasai kemahiran tata bahasa khususnya untuk kata kerja. Jadinya untuk aktiviti ni mereka lebih suka pada aktiviti quiz, ya, quiz, game based learning. Jadinya kita buat aktiviti quiz, ya, menjawab soalan tata bahasa berkaitan kata kerja. Mereka akan melaksanakan tugasan ini di ruangan quizzes. Aktiviti ni boleh dilaksanakan di luar bilik darjah, tetapi selalunya mereka ni dapat selesaikan dengan aktiviti yang 4 di atas tu kadarnya pada kadar yang segera. Jadinya selalunya kita akan buat aktiviti ini pada akhir sesi pembelajaran. Okey, kita terus on. Jadinya kita dapat lihat di situ kefahaman mereka berkaitan dengan tata bahasa, khususnya kata kerja. Baik, ini adalah senarai murid yang akan terlibat dalam aktiviti ini. Ada 5 tugasan, ada 8 orang murid. Apa yang cikgu harapkan daripada unit ini, untuk sesi ini, untuk minggu ini ialah penglibatan keseluruhan murid-murid ini sebab untuk sesi pembelajaran yang seterusnya ni, sebenarnya saya suka lalukan mereka ke Google Classroom. Tapi memandangkan bila kita masuk ke Google Classroom ni, ada masalah dari segi akses. Kalau rakan-rakan guru semua yang biasa menggunakan Google Classroom, dia akan masuk, ada 5, okey, log masuk email, and then masuk ke Google Classroom, kena masuk email lagi. Jadinya
itu akan memakan masa yang panjang, ya. Saya tak berapa gemar untuk menggunakan Google Classroom sebagai akses terus. Jadinya saya telah tukar strategi di mana kita akan gunakan Wakelet, ya, menggunakan saya punya ID Wakelet, dan mereka hanya terus direct pergi ke halaman pembelajaran mereka. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud saya menghalang mereka untuk menggunakan Google Classroom. Kadang-kadang saya akan letak juga bahan itu ke Google Classroom supaya ia melatih. Sebenarnya untuk menggunakan Google Classroom ni, anak murid saya dah biasa pakai. Memang dah biasa mengakses, cuma kita fikirkan masa, ya. Halangan masa, mereka kena akses apa ID, nak kena masukkan password, itu dah makan masa, ya. Dan kita pula sekarang ni dah lepas post COVID, jadinya kita nak cover kita punya bahan pelajaran tu agak masanya agak terbatas. Jadinya cara yang paling mudah yang saya lakukan ialah akses terus melalui Wakelet, ya. Baik, bercakap mengenai Wakelet, di samping saya sediakan video penerangan ini, saya juga menyediakan, ya, bahan pembelajaran melalui Wakelet. Di sini kalau kita lihat pada audiens semua, ini adalah Cekal BMX 6 unit ke-30, Pertanian Sumber Rezeki, bahan pembelajaran. Tadi kat WordPress itu ialah rancangan pengajaran. Tak ada apa-apa, kat situ hanya penyataan saja apa yang saya akan lakukan, apakah aktiviti dia, huraian aktiviti dan juga teknologi yang digunakan. Yang ini ialah betul-betul bahan pembelajaran yang mereka akan gunakan, ya. Baik, ada satu view. Terima kasih kepada yang dah view halaman ini. Saya ingat saya tak, saya sendirilah kot sebab saya tak share lagi. Jadi kat sini kita paparkan objektif pembelajaran ada 6. Baik, set induksi. Set induksi ni sebenarnya bergantung, kalau cikgu-cikgu semua nak tukar boleh, ataupun nak letak semua terus sini pun boleh. Tetapi ini saya pilih saja satu. Tapi dalam sesi pembelajaran yang lain, sebab kita mungkin hari ni ada video ini, esok kita akan guna video yang lain. Maksudnya murid akan buka pada YouTube, so mereka akan tulis sendiri, ya. Sebab kita untuk penggunaan ICT bukan sekadar mereka akses satu tempat saja, mereka kena menulis juga untuk mencari maklumat, ya, khususnya dalam video ini. Baik, ini adalah tugas untuk set induksi. Seterusnya ini adalah tugasan 1 yang telah saya terangkan tadi, dan ini adalah dia punya petikan yang mereka kena baca, dan seterusnya mereka akan ceritakan kepada saya, dan seterusnya akan record. Bergantung kepada saya. Kalau saya fikir macam relevan untuk saya terus record, saya akan record terus pada hari esok. Kalau tidak, kalau tak sempat, mereka boleh buat di rumah, record. Baik, seterusnya untuk tugasan yang kedua, ini adalah petikan yang mereka kena baca. Susah dahulu, senang kemudian. Ini adalah dia punya soalan pemahaman. Saya telah sediakan kat sini, tugasan kedua, ke-30. Jadinya pada rakan audiens semua yang menonton, ini adalah Wakelet untuk unit ke-30. Ini adalah tugasan yang ketiga. Mereka kena buat mencari maklumat dan membentangkan maklumat dalam menggunakan Google Slide. Ini ada 3 kumpulan. Mereka akan buat tugasan-tugasan ini. Seterusnya untuk tugasan yang keempat, mereka akan menulis ulasan. Baik, ini saya ambil daripada buku teks juga. Dia punya langkah-langkah sebenarnya. Di sini baru kita boleh minta murid untuk membuat ulasan berdasarkan bahan sedia ada. Ini adalah hamparan, lampiran untuk melaksanakan tugasan ini, tugasan yang keempat. Dan yang terakhir adalah menjawab soalan tata bahasa. Dan ini adalah pautan untuk melayari, untuk melaksanakan aktiviti ini. Baik, kepada rakan guru yang menonton video ini, saya war-warkan kepada semua, jika berminat untuk menggunakan ataupun nak share atau minta nak guna bahan ini,
dipersilakan untuk tulis pada bahagian komen. Nanti saya akan PM personal pada audience untuk saya sharekan link ini, ataupun saya akan sharekan link Wakelet saya ini di bahagian komen description. Di situ nanti boleh digunakan lah ataupun boleh dijadikan sebagai sumber tambahan oleh rakan guru untuk mata pelajaran Bahasa Melayu ini. Apakah harapan saya untuk sesi kali ini ialah penglibatan keseluruhan khususnya murid-murid dari SK Senibong, dan seterusnya kepada audiens semua yang menonton video ini, kita akan laksanakan sesi live streaming untuk perbincangan soalan pemahaman. Jadinya boleh join, boleh ajak anak murid semua, tak kira lah dia tahun 6 ke, tahun 5, tahun 4, boleh join sebab saya terbuka untuk tahap 2. Jadinya kat situ nanti bukan setakat murid-murid saja, guru-guru pun boleh sertai, guru-guru Bahasa Melayu. Ya, kat situ nanti kita berkumpul, nanti kita akan bincangkan. Ya, kita akan bincangkan soalan, kita akan mencari jawapan berdasarkan petikan, dan mungkin ada rakan guru yang boleh share dengan anak murid semua apakah mungkin boleh mencadangkan idea atau mencadangkan jawapan ataupun memberikan kritik terhadap jawapan yang telah disediakan oleh anak murid kita. Baik, kita dah sampai ke penghujung sesi penerangan kita bagi unit ke-30, Cekal BMX 6. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher. Dekat sini nanti kita ada update banyak video tentang mungkin aktiviti waktu petang, ya, ataupun kita juga ada eksplorasi teknologi, ya, tak kisah dari segi software ataupun secara atas talian ataupun devices. Kita juga ada video tentang bual bicara dalam bidang pendidikan, dan jika rakan guru semua hendak menonton aktiviti Cekal BMX 6 ataupun menonton video pengajaran saya blended learning khususnya untuk Bahasa Melayu ini, jangan malu, jangan segan subscribe channel saya, Kabuki Teacher. Dan seterusnya, jika hendak mengetahui shout out ataupun aktiviti update terkini tentang aktiviti kami, boleh juga jadi friends di Facebook MNM Sabik. Di situ nanti saya akan update macam-macam aktiviti yang kita akan laksanakan, dan juga saya juga update blog tentang aktiviti ini. Baik, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadinya kita bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.